Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan ini, 主啊，正如我们所献上的诗歌， tolong jadikan kami menjadi satu. 主啊，求你使我们合一。 Karena ketika ada sesuatu perasaan negatif yang muncul di dalam diri kami, 因为当有一些负面的感觉浮现在我们的心里， ketika ada muncul perasaan negatif terhadap orang lain, 当我们有一些负面的对别人负面的印象， terhadap orang-orang yang ada di dalam gereja ini, 主啊，对于在教会里面的人， atau di dalam komunitas Kristen kami yang lain, 或者是在我们基督教的团体， atau bahkan di dalam keluarga kami, 甚至在我们的家庭， kebencian menggerogoti hati dan pikiran kami. 憎恨已经掌控了我们的内心。 Maka tidak heran kalau kami susah untuk bisa peka merasakan kehadiran-Mu, mendengar Engkau dan melihat Engkau. 所以我们很难的来感受到主你的存在。 Apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami, Tuhan? 主啊，你对我们的渴慕是什么？ Pemulihan seperti apa yang Engkau inginkan bagi kami? 主啊，你要给我们的恢复又是什么？ Tolong kami, Tuhan, untuk mau bekerja sama membukakan hati pikiran kami saat ini. 主啊，求你帮助我们，让我们愿意跟着你来合作，敞开我们的心。 Sehingga apapun yang Engkau ingin katakan, kami belajar untuk bisa menerimanya. 主啊，让你所说的每一句，我们都愿意听，愿意学习。 Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami serahkan diri kami. 我们把自己交托在你的手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 大 dan 家 Saudara. 请坐。 Bapak Ibu dan Saudara, tema hari ini adalah berbicara tentang kesatuan orang-orang Kristen dan salib. 今天我们的主题是谈到基督徒的合一与十架， Satu hal yang tidak mudah, 是一件不容易的事。 seringkali kita dengar, 我们常常听到， tapi susah untuk bisa dilakukan dan bahkan dialami di dalam. 但是我们很难去进行，甚至是我们可以真正的经历它。 Makanya tidak heran kadang-kadang kita malas untuk datang ke gereja atau ke tempat komunitas Kristen lainnya yang kita miliki. 所以难怪我们多少时候不想来教会，更不想参与一些基督教的团体。 Karena itu tidak heran kalau kita mungkin lebih suka berkumpul dengan teman-teman yang lain yang di luar sana. 所以也不奇怪，我们跟其他的团体、其他的朋友，我们甚至更愿意跟他们集合。 Karena mungkin banyak luka yang kita dapatkan di dalam gereja. 也许在教会里，我们感受到很多的伤害， Atau di dalam keluarga kita masing-masing. 或者是在我们各自的家庭。 Dan ketika kita melihat orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita, kita berkata harusnya kamu seperti ini, tapi ternyata tidak dan itu menyakitkan bagi kita. 当我们看到基督徒朋友的时候，我们说你应该是这样，应该是那样，但是你没有这么做。 Karena itu mari bersama-sama kita lihat apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan, kenapa Tuhan panggil kita dari sekian orang jemaat yang ada di tempat ini untuk boleh hadir pagi ini. 所以我们看到底神要我们做，要我们的是什么？为什么在那么多人当中，今天早上他聚集了我们这一群人在这里？ Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 17. 我们看哥林多前书第一章第9到第17节。 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 17. 哥林多前书第一章第9到第17节。 Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 神是信实的，你们原是被他召的，好与他的儿子我们的主耶稣基督一同得分。 Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir.
弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们说话要一致，你们中间不可分裂，只要一心一意，彼此团结。 Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. 因为格莱斯家里的人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。 Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. 我的意思就是，你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。 Apakah Kristus terbagi-bagi? 基督是分开的吗？ Adakah Paulus disalib karena kamu? 保罗为你们钉了十字架吗？ Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 或者你们是奉保罗的名受了洗呢？ Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. 我感谢神，除了基利士布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。 Sebab keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. 除了那个斯提法的家施过洗，此外给别人施洗没有，我却记不清楚。 Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 因为基督差遣我原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督在十字架落了空。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹们， saat itu di dalam jemaat Korintus ada perpecahan terjadi. 当时在哥林多教会发生了一个纷争分裂。 Kira-kira mungkin saat itu kondisinya seperti ini. 当时他们的情形大概像如此， Seperti sebuah keluarga yang terpecah belah bukan karena tragedi, 就是好像一个家庭，他们分离不是因为不幸的事件， bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit, 也不是因为有什么意外，或者是有什么疾病， bukan karena miskin, 不是因为他们贫穷， tapi karena mungkin anak-anak yang ada itu menolak saling bicara satu dengan yang lain. 但是也许是他们小孩子彼此不愿意交谈， Suami istri sudah lama tidak berbicara satu dengan yang lain. 甚至夫妻已经很久没有聊天了。 Dan kalau suami sama istri mau ngomong, mereka minta anaknya yang ngomong. 如果夫妻们他们要沟通的话，都必须接着小孩子。 Ada perpecahan terjadi dalam keluarga tersebut. 在一个家庭里面发生了一个分裂， Mungkin karena mereka merasa diri lebih benar satu dengan yang lain. 也许他们彼此认为自己比其他的人更对。 Dan mungkin ada sakit hati yang terjadi di dalam diri mereka. 也许在他们心里有一些就是被伤害的感觉， Kedengarannya konyol bukan? 听起来很离谱。 Tapi inilah yang terjadi banyak di keluarga Kristen yang ada. 但是在现在的环境里，很多的基督教家庭都有这样的一个倾向。 Bahkan bukan hanya terjadi dalam keluarga-keluarga, tapi juga terjadi di dalam jemaat Korintus saat itu. 这一些这样的情形不单单在家庭里面发生，但是也是在教会里面。 Dan seringkali masih terjadi di dalam gereja-gereja yang ada di dalam dunia saat ini. 就是在整个宇宙的教会里都有发生这样的事情。 Perpecahan yang terjadi mungkin bukan yang benar-benar kita lihat, oh satu gereja terpecah kemudian menjadi dua gereja. 所以这种分裂，并不是我们看到一个教会
从一个变成分开，变成2个教会。 Tapi mungkin perpecahan yang tidak kelihatan dari luar. 但是有一个分裂是我们从外面看不到的。 Mungkin waktu lagi ngobrol sama orang masih ketawa-ketiwi, tapi dalam hatinya ada muncul perasaan tidak suka. 虽然看起来别人看起来我们在交谈的时候，我们还在那里笑嘻嘻，但是在内心已经分开了。 Sehingga mungkin ketika kita tidak suka terhadap seseorang, kita sakit hati karena dia, dan kemudian kita menceritakan ke orang lain, dan ketika orang lain yang mendengar yang juga mengalami hal yang sama, kemudian saling bercerita dan akhirnya menambah kebencian yang ada. 就是我们所经历到的，我们去跟别人分享，然后那些人他们也有同感的，他们在那里也不断的去一传二，二传四。 Kondisi seperti ini seperti bom waktu. 这样的一个情形，就好像一个不定时炸弹， Yang hanya tinggal waktu saja itu akan meledak. 就是只是等候时间，随时会爆发。 Apakah itu juga terjadi dengan komunitas Kristen kita yang lain di tempat pekerjaan, di dalam lingkungan keluarga kecil ataupun keluarga besar? 这样的情形，在我们其他的基督教团体，不管是在我们的工作岗位，还是在其他的大家庭里面，是否也是这样？ Kira-kira seperti apa caranya untuk bisa mencegah perpecahan terjadi? 所以我们要用什么办法让这样的一个分裂可以避免？ Gimana caranya supaya kita orang-orang Kristen bisa terjadi kesatuan? 让我们基督徒如何才可以真正的合一？ Saudara, waktu itu Rasul Paulus menerima laporan yang mengganggu. 当时我们看到使徒保罗，他接到一些报告，非常让他困扰的， Sehingga kemudian dia menuliskan bagian ini. 因此他就写下了这部分的经文。 Hal yang pertama yang mungkin bisa kita lihat adalah bagaimana supaya ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. 第一点就是我们看到他想要如何可以在基督的身体里面我们合一， Ada kesatuan di dalam gereja kita, 就是在我们教会里面也有合一， di dalam keluarga kita atau tempat lain. 在我们的家庭，在我们其他的岗位。 Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. 我们看哥林多前书第1章第9节。 Dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 在那里说，上帝是信实的，他呼召你们，好与他儿子我们的主耶稣基督一同共享团契。 Ketika Paulus memakai kata persekutuan, 当保罗用这个团契这个字眼， kemudian kita bisa melihat bahwa yang Paulus ingin tekankan bahwa kita orang-orang yang percaya adalah bagian dari keluarga Allah. 在这里保罗想强调的就是，我们每一个人都是上帝的家庭的一个成员。 Allah memanggil kita dari kegelapan kepada terang, kepada masuk di dalam komunitasnya dia, masuk ke dalam keluarganya dia. 上帝他呼召我们从一个黑暗的地方进到一个光明的一个国度里。 Di dalam keluarga Allah ini ada persekutuan bisa terjadi. 在神的国度里面有一个团契， Persekutuan yang dieratkan, dilengketkan oleh Yesus 就 Kristus. 是这个团契，经过主耶稣基督，让它可以连接。 Saudara, ketika kita melihat orang yang hadir saat ini ya, yang sering kali mungkin karena biasanya sebagian dari kita duduknya di tempat yang sama gitu ya. Waktu lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, belakang, apakah bisa muncul di dalam pikiran kita itu, oh kamu itu keluargaku ya di dalam Tuhan. 也许我们每个礼拜坐同样的一个位置，但是当我们往前往后左右看的时候，我们真的会发现，原来你是我们家庭的大家庭的其中一个成员。 Karena ketika kita melihat di dalam
ayat ke-10 dan 11. 当我们看第10跟11节的时候， Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia terjemahannya, aku menasihatkan kamu saudara-saudara. 所以在印尼文那里说：“弟兄们，我劝你们。” Saudara-saudara mungkin bagi kita yang terbiasa bisa ngomong di depan gitu ya, ataupun mungkin ketika manggil orang gitu ya, secara sopan mungkin kita akan panggil dia, oh saudara. 所以这个弟兄们的意思就是，在礼貌上，也许我们可以称为他成为我们的弟兄或姐妹。 Atau yang sedang berpidato memanggil saudara-saudara, mari kita begini. 或者我们在演说的时候、演讲的时候，我们开始的时候说弟兄姐妹们。 Bahkan ketika saya memanggil kalian saudara-saudara, 当我就是呼叫你们成为弟兄姐妹的时候， apakah saya bisa melihat kalian itu adalah saudara saya di dalam keluarga Allah? 我是否真的可以看到你们真的是在基督大家庭里面的是我的弟兄或姐妹吗？ Mari lihat kanan dan kiri. 我们试着看我们左右， Boleh tolong lihat kanan dan kiri. 我们试着看左右， Dilihat, dipandang, kemudian lihat benar-benar ya. 所以我 Bisa 们 nggak aku melihat dia sebagai saudaraku? 我们真的看他，我们真的是去感受到，我真的可以称呼你成为我的弟兄或姐妹吗？ Kalau yang duduk bareng kemungkinan besar akan berkata bisa. 所以如果坐在一起的，大部分应该会回答说可以。 Kenapa? Karena yang duduk bareng itu biasanya yang relasinya dekat, bukan? 所以通常坐在我们周遭的都是我们要好的。 Tapi ketika kita ketemu orang yang tidak kita sukai di tempat ini, kita akan duduk jauh-jauh. 但是如果我们不喜欢的人，我们会离他们很远。 Saudara, 弟兄姐妹， ada sebuah kutipan yang saya ambil dari Richard Rohr di dalam bukunya Everything Belong. 所以我从一个 Richard 的他的书里面，我取了他的所写下的一个词。 Dikatakan bahwa lebih mudah bagi kita untuk merasa diterima, memiliki sebuah komunitas gitu ya, daripada kita merasa dimiliki oleh Tuhan. 他说在这里他说，我们更容易被感受到，所以在一个团体被接纳，超过我们真的感受到神接纳我们。 Lebih mudah kita merasa diterima di dalam satu geng kelompok tertentu daripada merasa diterima oleh Allah. 所以我们更容易感受到某一个团体接纳我们，超过我们感受到神接纳我们。 Daripada merasa dimiliki oleh Allah. 我们更可以感受到这个团体接受我们，超过神接受我们。 Misalnya dulu saya nge-gym gitu ya di Vista gitu ya. Ya saya itu gengnya Vista gitu. 所以以前我在哥斯达那里gym 的时候，我感觉到那个团体就是我是他们的一部分。 Dan bahkan di dalam gereja, 甚至在教会里面， lebih mudah bagi kita untuk merasa diterima di dalam kelompok kecilnya kita gitu ya. 我们更容易感受到我们小组里面接纳我们， Daripada Tuhan, bukan? 胜过我们感受到神接纳我们。 Bukan berarti nggak boleh ada kelompok kecil ya, nggak boleh ada jitu ya. 这并不代表说我们不可以有小组， Karena memang jauh lebih mudah merasa bisa diterima sama orang daripada Tuhan. 所以本来就是我们更容易感受到别人接纳我们，胜过感受到神接纳我们。 Untuk bisa menjaga kesatuan, kita perlu terlebih dahulu merasakan kita ini adalah milik kepunyaan Allah. 所以我们要真的可以有合一的感受，我们必须要首先认定我们是上帝所属的。 Mari kita lihat slide. 我们来看荧幕， Waktu itu
dari keluarga Chloe ngomong sama Paulus, ngelaporin bahwa di situ ada perpecahan, ada geng-geng yang terjadi. 所以那时保罗收到了那个报告，就是说在那里发生了一个分裂的事件。 Ada gengnya Paulus, ada gengnya Apolos, ada gengnya Kefas atau Petrus. 所以在那里有属保罗的，有属亚波罗的，有属基法的，有属彼得的。 Geng-geng ini bukan dibuat oleh Paulus, bukan dibuat oleh Apolos ataupun Petrus. 所以这样的一个团体，并不是保罗或者彼得或者阿波罗他们自己制造的。 Tapi mungkin orang-orang yang ada di situ, jemaat yang ada itu ketika melihat sosoknya Paulus, mereka mungkin yang tidak suka dengan orang yang kolerik, orang yang perkataannya mungkin berani untuk menegur, tapi mereka mungkin sukanya pemimpin yang lebih lembut, lebih bisa mengasihi. Mungkin mereka kemudian membentuk kelompok Apolos. 所以也可能有一群人，他们并不喜欢一些很会责备很勇敢去责备人的，他们比较喜欢一些比较说话温和的，所以这样的在这样的情况之下，制造了很多的一个不同的一个派对。 Mungkin ketika melihat Paulus, mereka orang-orang yang suka dengan Paulus dan berkata, oh ini pemimpin yang bagus, kenapa? Karena orangnya sistematis, orangnya pinter gitu ya. 所以有一部分的人，也许他们说，我就是喜欢这样的一个领袖，好像保罗的，很聪明，他带领的很有系统。 Dan itu menyebabkan perpecahan terjadi. 这就是造成分裂的一个原因。 Paulus menegur. 在这里，保罗指责他们。 Dan ternyata di situ ada muncul golongan lain, geng lain, yaitu menamakan dirinya geng Kristus. 在那里还有一个派系，他们称自己是属基督的。 Gengnya Kristus bagus bukan? 如果是属基督的，应该很好，对吗？ Mereka gengnya Kristus ini mungkin bilang, aku cuman ikut Kristus, aku tidak ikut siapapun, pemimpin siapapun. 他们会说，我只跟随基督，我不跟随任何人。 Tapi kenapa waktu itu Paulus juga menegur gengnya Kristus ini? 但是为什么在那时候保罗也责备他们呢？ Mungkin karena waktu itu gengnya Kristus pun ya, walaupun mereka bilang aku tidak mengikut siapapun, tapi mereka punya pikiran dan hati yang sama dengan geng-geng yang lain. Merasa diri lebih baik, lebih pintar, lebih apa namanya ya, ngikut Kristus gitu. 虽然他们说他们是属基督的，但是其实他们内心深处也跟其他的派系一样，他们认为自己比别人好，自己比别人聪明。 Ketika mereka mungkin melihat bibit-bibit benih-benih perpecahan terjadi, mereka hanya diam, mereka bukan merangkul, mereka bukan mengajak ngobrol ataupun mendoakan. 当他们看到有这样的分裂的种子在那里蔓延的话，他们没有责备，他们也没有去阻止。 Mereka membentuk gengnya sendiri. 他们就是组织他们自己的一个派系。 Apa yang dimaksudkan dengan aku adalah milik Yesus Kristus, aku mengikut Kristus. 什么意思？我是属基督的，我是跟随基督的。 Mari kita lihat kepada gambar berikut ini. 我们看以下的那个图案。 Ketika Kristus memanggil kita masuk, 当基督呼召我们进来的时候， siapapun yang Tuhan Yesus tarik masuk ke dalam keluarganya, 不管是基督把他带到他的大家庭里面， mau bagi kita itu orang baik, orang jahat, miskin, kaya, semua yang Tuhan Yesus panggil, 不管他是有钱人是穷人，他是好人坏人。 Mari kita lihat bagaimanakah cara pandang Kristus. 我们来看基督他的观点是怎么样的一个观点？ Ketika orang-orang ini sudah dipanggil di dalam, 当这些人已经被呼召在里面了， mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 17. 我们看哥林多前书1章第17节。
Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 因为基督差遣我不是为施洗，而是为传福音，并不是用智慧的言论，免得基督的十字架落了空。 Waktu itu Paulus bukan berkata bahwa tidak perlu dibaptis, orang yang baru percaya Tuhan Yesus nggak perlu dibaptis. 在那时候，保罗并不是说信主的人不需要施洗， Orang percaya perlu dibaptis. 信主的人需要施洗。 Waktu dia menuliskan bagian ini, fokusnya bukan kepada baptisan. 但是当他写下这个经文的时候，他的重点并不是在施洗。 Paulus ingin berkata bahwa waktu Tuhan Yesus memanggil dia menjadi rasul, memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. 保罗所要强调的，当基督呼召他成为一个使徒的时候，就是为了去传福音给那些还没有信他的人。 Waktu dia lakukan itu bukan dengan hikmat kemampuannya sendiri karena dia pintar. 但是当他执行这样的一个任务的时候，并不是用智慧的言论， bukan dengan hikmat pikiran perkataannya sendiri. 他不是凭他自己的智慧的能力、语言的能力。 Kalau kita lihat surat-surat Paulus itu, kita bisa melihat Paulus itu orang pintar. 如果我们看到保罗的书信，我们会看到他是一位很聪明的人。 Dia muridnya guru besar Gamaliel. 他是伽马利尔的一个大教授。 Dia ingin berkata bahwa waktu aku menginjili, aku lakukan dengan hikmat Tuhan, dengan salib Kristus, kuasa salib Kristus. 但是在这里他说，当我执行这个任务的时候，我是凭着基督的十字架跟十字架的大能。 Kira-kira seperti ini gambarannya cara pandang. 大概是这样的一个描述。 Boleh slide-nya? Biasanya kita sebagai manusia, baik kita orang percaya ataupun enggak, 我们通常成为人类的话，不管我们是信主的或者非信主的， ketika kita melihat orang lain, 当我们看别人的时候， kita melihat seperti ini. 我们的看法是这样。 Seringkali 多少时候， kita melihat orang lain 我们看别人 lebih rendah, lebih kecil daripada dirinya yang 我们 sebenarnya. 看别人比我们更低，比我们更渺小。 Bahkan mungkin seringkali ketika kita melihat diri sendiri, kita melihat diri lebih rendah, lebih jelek daripada yang sebenarnya menurut cara pandangnya Tuhan. 或者是我们有时候看我们自己比原本实际的更低、更渺小，跟神的那个看法是不同的。 Sehingga kita akan merasa minder, 因此我们会感觉到我们很自卑， atau kita merendahkan orang lain, 或者是我们贬视别人， atau 或者 cara pandangnya kita seperti ini. 我们的看法是这样。 Melihat seseorang lebih besar, lebih hebat dari yang sebenarnya. 我们看某一个人比他实际上的更高更好， Melihat lebih tinggi dari yang sebenarnya, lebih hebat. 看他比他实际上的更好，更高更厉害。 Maka tidak heran 所以不奇怪的是， perselisihan bisa terjadi. 很多分裂会产生， Ketidaksukaan kita bisa terjadi terhadap orang lain. 我们对别人的不喜欢会产生， Atau kita mengagung-agungkan orang lain. 或者是我们就是高抬了那个人。 Yang Tuhan inginkan adalah 神要我们的是， ini diri palsu yang kita lihat. 就是我们所看的那个不实际的。 Cara pandangnya Kristus 基督的看法 adalah
Kalau begini gitu ya, menurut Tuhan melihat kita 就是按照上帝看我们的 adalah memang begini. 就是本来如此， Bukan lebih rendah, bukan lebih tinggi. 就是没有比这个高，也没有比这个低。 Tidak mudah bukan untuk melihat diri orang lain itu dengan sebenarnya, melihat dengan jelas seperti Tuhan melihat mereka. 所以我们要看别人，正如基督看他们，是一件不容易的事。 Tapi kita bisa belajar supaya punya cara pandangnya Tuhan, bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan hanya karena ada salib Kristus. 但是神要我们因着有基督的十字架，我们可以按照神的眼光去看某一个人。 Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, itu menolong kita supaya apa? Bisa menghapus mata kita yang kabur oleh dosa. 当基督在十字架流下的宝血，他要洗净我们涂掉我们的眼睛所被遮住的一些看。 Mari kita lihat kembali kepada slide. 我们再看这个图片， Melihat diri sejati di hadapan Tuhan seperti apa. 就是我们看我们真正的我们，从神的角度， Tidak mudah bukan? 是一件不容易的事。 Dan saya pun mengalami hal yang sama. 我也是同样的经历这样的， Susah untuk melihat diri saya yang asli, yang sejati seperti yang Tuhan lihat. 我很难看到真正的我，就正如上帝看我一样。 Bahkan kadang seringkali muncul kecenderungan untuk melihat orang lain lebih hebat, lebih tinggi, dan kemudian saya akan meletakkan mereka di atasnya saya. 甚至我多少时候看别人比实际的更好、更高，就是比这个更高一层的。 Tapi ketika orang tersebut membuat kesalahan ataupun tindakan, perkataan yang membuat saya merasa tersakiti, merasa kok seperti ini, kemudian menjadi turun. 所以当 mata saya 那个人他做错一些事情、犯一些错误的时候，我才发觉到为什么他是这么样，然后就把他那个标准又拉低了。 Apakah hal ini juga Bapak Ibu dan Saudara alami? 这样的一个情况，难道你们弟兄姐妹你们都有经历到了？ Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gambar roda kereta ya, wagon. 所以在这里的图案是一个轮子， Di tengah, di pusat itu kira-kira nih adalah Tuhan. 所以在它的那个中心就是上帝。 Kita semua dipanggil ke dalam komunitas keluarga Allah. 所以我们所有的人被呼召进入这个上帝的国度里面。 Ketika Tuhan panggil Bobby, 当神叫 Bobby 的时候， Grace, 叫 Grace 的时候， Muse, Lois, 就是牧师把安利传道 Louis 把安利、 Cisuti, 基苏迪、 David, David 弟兄、 Cemurni, Cemita, Koroy, nggak kelihatan itu, Kowiwi, Kobunli. 就是把这群人神呼召， Dan diri saya, kami masuk di dalam keluarganya Allah. 所以我们这群人就进入了神的国度里面。 Saudara melihat ketika kami dipanggil masuk ke dalam keluarganya Allah, 当我们被呼召进入神的国度里面， ini jari-jari, setiap jari saya ibaratkan satu orang. 所以每一根就是一个人。 Saudara lihat waktu baru dipanggil masuk gitu ya, 当刚刚被呼召进来的时候， ada jarak bukan antara satu orang dengan orang yang lain. 所以某一个人跟其他一个人是有距离的， Benar? Ada jarak. 就是
每一个人的跟其他人是有距离的。 Tapi ketika masing-masing orang 当每一个人 datang terus-menerus punya kerinduan datang sama Tuhan, 他有一个很渴慕的心，不断的来到神的面前。 saudara lihat 我们看到 apa yang terjadi dengan jarak satu orang dengan orang yang lain. 所以我们看见人与人之间发生了什么事情， Bertambah kecil bukan? 所以我们的距离越来越密切。 Ketika kita bisa 当我们能够 belajar terus-menerus datang kepada Tuhan, 能够学习不断的来到神的面前， maka itu akan menolong jarak kita dengan orang lain akan 所以 semakin kecil. 那个可以帮助我们，让我们人与人之间的距离越来越接近。 Maka itu akan menolong kita untuk bisa melihat bagaimana Tuhan melihat dia. 所以这也可以帮助我们，让我们可以能够体会到神如何的去看待某一个人。 Dan itu bisa menolong kita waktu kita mau datang terus-menerus sama Tuhan ketika kita lagi sakit hati sama seseorang. 所以当我们对某一个人有一些心里不舒服的时候，我们尽量的来到神面前。 Ketika kita belajar terbuka pikiran perasaan negatif kepada Tuhan tentang orang tersebut, 所以我们尽量的学习来敞开我们对某个人的那负面的看法。 ketika kita mencoba berpikir minta Tuhan bukain apa sih yang membuat aku tidak suka sama orang itu. 所以我们尽量向神询问，到底我对这个人我所不喜欢的是什么？ Bagian ekor mana yang keinjek sama orang lain. 所以我的尾巴是哪一部分被他踩到？ Waktu dia berkata begini, waktu dia berbuat begini, kenapa aku tersakiti? 当他这么做，他这么说的时候，为什么我感到难过？ Maka itu akan menolong kita tidak sepenuhnya melihat itu adalah salahnya orang lain, tapi memang ada bagian diri kita yang tersakiti. 让我们可以帮助我们，不单单看到那个人做错的事情，但是也可以看到我们哪部分被伤害。 Dan ketika kita punya keberanian untuk minta Tuhan proses itu, 当我们有这样的一个勇气，求神来帮助我们来解决的时候， maka akan menolong kita untuk melihat seperti Tuhan melihat dia. 所以这个可以帮助我们，让我们可以学习按照神的看法来看那个人。 Sekalipun orang tersebut tidak berubah pikiran, tindakan dia, perkataan dia, 就算那个人他的想法、他的行为、他的言语都没有改变， tapi ada perubahan di dalam diri kita masing-masing 但是在我们每个人的身上有所改变， yang membuat kita bisa merangkulnya. 甚至让我们可以来陪伴他、拥抱他。 Atau kalau dia tidak mau dirangkul, dia nolak, is okay, kita terima. 就算他不愿意，我们来陪伴、来拥抱的话，我们也可以接受。 Dan waktu kita sakit hati sama seseorang, ketika kita curhat ke orang lain, carilah komunitas yang tepat. 但是我们要吐心声的时候，我们必须要找对的一个团体。 Komunitas tempat di mana ketika kita menceritakan sakit hati kita, jangan hanya ceritain, iya orang itu buat begini, tapi perasaanku seperti apa? Aku marah ketika dia ngomong seperti ini, waktu dia melakukan ini, aku ngerasa direndahkan. Jadi cerita dari sisinya kita yang terusik karena orang 所以 itu. 当我们要吐心声的时候，我们不要说那个人做这些错误那些错误，但是我们要说，当他做某件事说某些话的时候，我觉得我受伤。 Kalau dapat komunitas yang tepat, orang yang mungkin akan sakit hati dengan orang tersebut gitu ya. 所以如果我们找对一个团体的话，也许那些被伤害的人， Dia tidak akan mungkin akan susah untuk berkata, iya memang dia begitu,
terus ngerendah-rendahin lah tuh orang. 所以一定他不会回答说，是的，那个人是这样，那个人就是把那个人贬 Tapi 低。 orang yang mendengar yang juga mungkin sakit hati sama orang yang sama akan berkata, iya aku juga terluka ketika sama orang itu. 但是他会回答说，是的，当那个人这么做的时候，我也感觉到受伤。 Yang bisa berkata, ayo kita proses ini dengan Tuhan. 而且他可以邀约我们一起来到神面前来解决。 Ayo kita saling mendoakan supaya kebencian yang ada, kemarahan yang ada tidak semakin mendalam. 让我们的憎恨，我们不喜欢他的那种感觉不越来越深。 Sehingga nanti komunitas ini menjadi komunitas yang kemudian bisa perlahan-lahan saling mengampuni satu dengan yang lain, menerima kelebihan dan kekurangan. 久而久之，这样的一个团体，慢慢的可以彼此的接纳。 Maukah saudara 弟兄姐妹，我们愿意， bisa hidup bebas dari kebencian, kemarahan? 我们有这样的个意愿，想远离一个憎恨的那种感觉的生活吗？ Rasa nyaman datang ke gereja ini, 我们要来到这教会感觉到很舒适。 merasa nyaman di dalam keluarga kita masing-masing, 我们在我们的家庭里面也感到很舒适， di dalam tempat lingkungan pekerjaan kita. 在我们的工作岗位也是如此。 Mari kita datang ke hadapan Tuhan. 我们来到神面前， Bapak, Ibu, dan Saudara, 主内弟兄姐妹们， mari coba ingat-ingat, adakah setidaknya satu nama saja yang kita tidak suka? 我们试着想一想，有没有至少一个名字是我们不喜欢的？ Mungkin ada di antara kita yang tidak terpikir, 有可能在我们当中，我们想不起来。 mari kita tanya kepada Tuhan, Tuhan benarkah aku adalah orang yang bisa menerima semua orang? 我们试着向神询问：主啊，我真的是可以接纳所有的人吗？ Tapi sebenarnya di dalam hatiku yang paling dalam, 但是其实在我内心深处， aku tidak suka dengan orang itu. 我其实不喜欢那个人。 Ketika nama tersebut muncul, 当那个人的名字出现的时候， mari tanya sama diri atau Tuhan, 我们自问，或者我们询问神： perasaan apa yang muncul di dalam diriku ketika aku melihat orang itu, ketika aku melihat tindakannya dia? 当我看到那个人，看到他的行为的时候，我有什么感受？ Aku berpikir apa tentang orang itu? 我出现出现一些什么的想法？ Bagian mana dari diriku yang tersakiti oleh orang itu? 我是哪一部分被他伤害？ Tuhan, 主啊， waktu kami terbatas 我们的时间有限， untuk memproses diri kami di hadapan-Mu saat ini. 就是可以来到你的面前，让你来改变。 Jikalau memang ini adalah PR yang Engkau berikan kepada kami, 主啊，如果这是主你要给我们的功课， tolong kami waktu pulang dari tempat ini, kami punya waktu, keberanian untuk memproses diri kami. 求你帮助我们，让我们离开了这里的时候，我们有这样的一个勇气来到你面前，让主以主来度过这个过程。 Dan jikalau kami tidak sanggup melakukannya sendirian,
主啊，如果我们自己没有办法经过， tolong kami untuk boleh melihat siapakah orang, teman seperjalanan seperti apakah yang bisa menolong kami berjalan memprosesnya. 求你帮助我们，让我们可以看到有哪一个朋友、哪一个团体是我们可以与他一起来度过这样的一个过程。 Tuhan, kami tahu 主啊，我们知道， mungkin tidak dalam waktu yang singkat masalah ini bisa selesai. 也许不是在很短的时间，这些问题可以解决。 Tidak dalam waktu singkat kami kemudian bisa menerima orang itu apa adanya. 不是在很短的时间，我们可以接纳那个人。 Tidak dalam waktu singkat kami bisa mengampuni mereka. 也不是在短的时间，我们可以原谅他们。 Tapi tolong kami untuk melihat bahwa Engkau mau menemani kami di dalam perjalanan ini. 但求主你帮助我们，让我们可以体会到主你是愿意陪伴我们。 Dan Engkau menolong kami, memberikan orang-orang di sekitar kami untuk memprosesnya. 主啊，你陪伴我们，你帮助我们，你为我们预备一群人在我们周遭来帮助我们。 Engkau memberikan teman-teman seperjalanan bagi kami. 主啊，你赐给我们就是同行的人， Yang sudah pernah berjalan melewati proses ini. 他们已经经过了这样一个过程。 Ataupun mereka yang sudah terlebih dahulu berproses tapi juga mungkin masih dalam perjalanan. 或者是他们已经事先经过了，但是他们还在过渡当中。 Tolong kami untuk melihat orang-orang ini. 主啊，求你帮助我们，可以看到这一些人。 Dan jikalau kami adalah orang-orang itu, orang-orang yang sudah pernah berproses dan sedang berproses denganmu, 但如果我们是曾经经过的，而且正在与主一起来度过这样的经历的， ketika kami melihat orang-orang saudara-saudara seiman, 当我们看到我们的主内弟兄姐妹， di dalam sakitnya mereka, 我们看到他们的伤害， di dalam luka hati karena orang lain, 我们看到他们心里的伤害，因为别人的行为。 berikan keberanian untuk boleh berjalan bersama dengan orang itu. 求你给我们勇气，让我们可以陪伴他们一起经过。 Ke dalam tangan-Mu Tuhan, 主啊，我们把一切交在你手里， kami serahkan diri kami. 我们把自己交托在你手中。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 只有奉靠主耶稣基督名， kami berdoa. 我们祷告。 Amin. 阿门。